Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 sesi tahun 2021. Terutamanya mungkin video ni saya akan hantar untuk kelas 5 Hydra dan juga 5 Micron untuk tahun ni lah. Okey, jadi untuk PSV tingkatan 5, PSV tingkatan 5, untuk makluman awak, korang semua ialah merupakan batch yang pertama yang menggunakan modul baru KSSM untuk tahun 2021 ni lah. So batch tingkatan 5 tahun 2020 yang sekarang ni yang tengah nak ambil exam tahun ni ialah batch yang terakhir untuk modul yang lama tu sikit. Okey. So saya harap semua sihat-sihat belaka dekat rumah, jaga kesihatan, selamat kembali ke sekolah walaupun kita belum lagi boleh datang ke sekolah. Korang belum datang lagi ke sekolah, tapi sekurang-kurangnya kita dah memulakan sesi belajar lah walaupun dekat rumah. Okey, untuk pendidikan seni visual tingkatan 5 tahun ini, saya akan ajar untuk kelas 5 Hydra dan juga 5 Micron lah setakat ini. Tapi untuk video ni kalau ada kelas lain juga tengok, tak ada masalah lah, asalkan korang boleh belajar dan ada ilmu yang akan dapat. Buku teks saya harap ada yang dah pergi ambil dekat sekolah, ada yang dah dapat. Sebab untuk tajuk-tajuk ni kita akan gunakan buku teks lah, sebab PSV dah ada buku teks, so rugilah kalau tak guna. Untuk tajuk pertama PSV tingkatan 5 tahun ni, tajuknya ialah seni bina. Tajuknya ialah seni bina. Seni bina ni ialah berkait rapat dengan pembinaan rumah ataupun bangunan lah, ataupun bidang-bidang architecture. Dan tajuk ini memberi fokus kepada seni bina di Malaysia. Ada beberapa di bawah tajuk seni bina ni, ada beberapa perkara yang kita akan belajar. Dan untuk hari ini, kita akan tengok dulu rumah tradisional dan juga rumah ibadat saja dulu. Dan minggu depan kita akan sambung sikit lagi pada tajuk yang lain lah. Dalam tajuk ni, apa yang akan kita belajar ialah, yang pertamanya, apa yang korang akan dapat daripada tajuk ni ialah, yang pertamanya ialah pemahaman terhadap seni bina. Pemahaman terhadap konsep seni bina yang fokusnya ialah seni bina di Malaysia. So macam tajuk yang pertama ni ialah tajuk teori. Kita akan baca, tengok contoh-contoh rumah dan sebagainya supaya kita boleh faham dengan lebih jelas. Kemudian eksplorasi maklumat daripada pelbagai sumber bagi pengukuhan terhadap seni bina. Eksplorasi ni iaitu mungkin ada sedikit tugasan lah, awak cari bahan, cari sumber, cari maklumat untuk mengukuhkan tahap pemahaman dalam tajuk ni. Kemudian penzahiran idea, konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan, dan juga penghayatan terhadap hasil seni bina menggunakan bahasa seni visual lah. Sebenarnya dalam tajuk ni korang kena buat projek. Sebenarnya projek ni agak berat juga saya tengok dalam buku teks tu. Tapi kita tengok pada kesesuaian keadaan dan juga kemampuan fizikal sekolah kita dan juga kemampuan korang sendiri lah nanti. Mungkin kalau kurang sesuai, kita akan tukar sikit pada kaedahnya lah. So dalam sesi ni, sesi pembelajaran saya akan gunakan sepenuhnya buku teks untuk tajuk ni, dan mungkin ada sumber-sumber lain sikit lah. Jadi siapa yang belum ada lagi buku teks, boleh download buku teks tu dekat laman web ni, laman web portal.moi.edu.my.
Okey, bukan saja buku PSV ada dalam tu, semua buku teks ada. Bahasa Cina ada, bahasa Tamil ada, fizik, lain-lain semua ada lah dalam tu. So yang ada buku boleh buka buku, tengok di muka surat mana muka surat dia. Oh, dalam ni dia tak tulis muka surat. Oh, ada muka surat 3. Okey, muka surat 3. Okey, tajuk 1 seni bina. Kita akan fokus hari ini pada seni bina rumah tradisional dan juga rumah ibadat. Okey, saya besarkan sikit tulisan. Patutnya ini awak baca ni kat rumah, baca semua. Tapi kalau saya tak baca ini, awak tak baca, langsung lagi tak baca kot. Okey, so seni bina di Malaysia ni kaya dengan tradisi timur dan juga barat. Okey, sejarah perkembangan seni bina di negara kita ni memperlihatkan pengekalan identiti masyarakat yang berbilang bangsa. Okay, so setiap binaan mempunyai reka bentuk dan ragam hias yang berbeza mengikut tujuan dan juga maksud yang tersendiri lah. Okay, walau bagaimanapun kini seni bina tradisional ini semakin pupus dan hilang nilainya. Okay, sebabnya sekarang ni semuanya, kebanyakannya rumah dibina dengan menggunakan konkrit. Okey, lagipun kayu sekarang ni dia lebih mahal daripada konkrit. Okey, dan sumber kayu juga sekarang ni semakin terhad. Jadi kayu sekarang ni lebih mahal daripada rumah konkrit lah. Okey, kita tengok next apa dia. Okey, so kita tengok rumah tradisional. Okey, so rumah tradisional ni berakar umbi daripada masyarakat Melayu. So seni bina ini memainkan peranan penting dalam persejarahan bangsa Melayu. Okey, reka bentuk, kebesaran dan juga kekayaan pemiliknya dapat dilihat daripada rumah yang dibina. Okey, so kalau sebenarnya bukan zaman dulu lagi, zaman sekarang ni pun rumah akan mencerminkan pemilik lah. Okey, kalau zaman dulu pun sama, rumah besar, cantik, berukir. Okey, so itu menunjukkan kekayaan ataupun orang besar lah pada masa tersebut. Okay, so sama juga macam sekarang ni, tak ada beza juga. So kalau kita tengok rumah orang kaya, dia biasanya besar dan cantik. Okay, berbeza lah dengan rumah kita. Okay, so seni bina rumah tradisional Melayu ni dia mempunyai ciri-ciri tertentu, iaitu bertiang dan juga berpanggung serta ada tangga. Okay, bumbung yang curam dan tinggi serta mempunyai perabung yang panjang. Hujung bumbung ditutup dengan teba layar. Seterusnya, reka bentuk seni bina ini menitik beratkan aspek pengudaraan, pencahayaan dan keselamatan. Selain itu, reka bentuknya kaya dengan nilai kerohanian, estetika dan etika seni bina. Okay, penggunaan seni ukir berfungsi sebagai ragam hias untuk menambahkan keunikan seni bina ni. Rumah tradisional ini mempunyai ciri-ciri asas, iaitu rumah ibu, loteng, dan dapur. Perbezaan yang ketara terdapat pada bentuk bumbung, perabung dan jumlah tiang. Okay, so kita tengok sikit rajah rumah tradisional. Okay, dah pun azan, so kita relax dulu sekejap. Okay,
Masa rehat, boleh makan, boleh minum. Kita sambung kejap lagi. Okey, dah habis azan, so kita sambung dulu jap. Okey, so mari kita tengok struktur ataupun rupa rumah. Okey, rupa rumah Melayu tradisional. Okey, perhatikan pada rajah tu dia ada rumah ibu. Okey, kemudian perhatikan juga dekat mana pemelih. Okey, pemelih ni dia duduk di penghujung cucuran atap. Okey, kemudian tengok tebal layar, ukiran motif dekat kemudian ada kekisi. Okey, tengok kekisi. Kemudian tengok dapur. Okey, dapur dia berasingan, berbeza dengan rumah ibu yang dihubungkan dengan menggunakan laluan yang dipanggil selang. Okey, dan biasanya rumah lama ni dia ada pelantar. Okey, ruang untuk penyediaan makanan dan juga tempat simpanan barang-barang. Okey. Jom seterusnya kita tengok beberapa contoh jenis-jenis rumah tradisional di Malaysia. Okey, rumah yang pertama ialah rumah yang terdapat di negeri Terengganu. Okey, rumah bujang ataupun rumah tunggal. Okey, rumah ini terdiri daripada ruang ibu, kemudian rumah dapur dan juga selasar ataupun juga serambi lah. Okey, rumah bujang berselasar mempunyai bumbung panjang dengan papan pemelih dan juga atap singgora. Okey, kemudian terdapat salur angin yang menggantikan tingkap, berfungsi sebagai pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey, rumah dekat Terengganu ni pun ada pemelih tengok pada tepi atap dia tu. Kemudian rumah ni menggunakan atap singgora. Atap singgora ni ialah atap yang diperbuat daripada tanah liat. Okey, kebaikan atap ni ialah suasana dalam rumah tu jadi sejuk, lebih sejuk. Okey, cuma dia mudah pecah kalau tertimpa macam pokok kelapa ke apa ke, dia senang pecah. Okey, perhatikan pada tiang rumah. Tiang rumah tu tinggi rumah dekat Terengganu. Okey, seterusnya kita tengok rumah berpelih. Okey, rumah berpelih ni pun rumah yang terdapat di negeri Terengganu lah. Okey, rumah ini mempunyai pemelih yang terletak di kedua-dua belah hujung bahagian atas tebal layar. Okey, bentuk pemelih ni melengkung, meruncing ke atas. Okey, pemelih digunakan untuk menutup kasau lintang, okey, ataupun kasau jantan. Okey, pemelih dikatakan mempunyai bentuk seperti ukiran bangau yang terdapat pada perahu nelayan tempatan. Okey, seterusnya rumah perabung panjang. Okey, yang terdapat yang ni rumah contoh di Taman Mini Malaysia di Melaka. Okey, rumah ini yang dikatakan rumah tertua yang dikenal pasti jenis rumah bumbung panjang. Okey, rumah ini mempunyai satu bumbung yang panjang dan melintang. Kemudian ragam hiasnya terdapat pada bahagian tebal layar ataupun pemelih. Okey, perhatikan juga rumah ini rumah bertiang. Okey, memang rumah zaman dulu rumah ada tiang. Seterusnya rumah Minangkabau. Okey, rumah Minangkabau dekat mana? Dekat Negeri Sembilan. Okey, bentuk rumah ini memanjang dan bumbungnya melengkung pada bahagian hujung. Okey, bahagian muka tebal layarnya tirus dan tinggi. Ruang di bawah bumbung dipanggil peran atau loteng.
merupakan ruang tidur anak gadis dan tempat penyimpan barang. Rumah ini juga kaya dengan seni ukiran pada bahagian dinding dan juga panel pintu. Perhatikan pada rumah yang juga bertiang, tiang tinggi, kemudian ada banyak ada banyak tingkap untuk pengudaraan lah. Seterusnya ialah rumah tiang 12. Rumah ini mempunyai 12 batang tiang yang terdapat pada rumah ibu. Iaitu 6 batang tiang serambi dan 6 batang tiang panjang. Rumah ini mempunyai ukiran yang rumit pada bahagian dinding sebagai lambang status pemiliknya. Ukiran juga terdapat pada bahagian panel daun pintu, tingkap dan juga kekisi. Seterusnya rumah serambi. Rumah serambi di Melaka. Rumah serambi ni mempunyai bumbung yang panjang, juga bumbung yang panjang berunsurkan seni bina Bugis, Jambi, Riau dan juga Minangkabau. Apa yang unik daripada rumah ini ialah tangga batunya yang cantik, yang dihiasi dengan marmar yang bermotifkan bunga-bunga ataupun flora lah. Yang mana tangga tu kalau kita tengok masa mula-mula nak naik tu dia lebar, kemudian dia semakin mengecil ke atas lah. So rumah ini mempunyai tebal layar bermotifkan bunga dan juga papan pemuka yang berkerawang ringkas. Perhatikan juga ada banyak tingkap. Seterusnya kita ke utara, ke Perak. Rumah bumbung Perak, atau juga dikenali sebagai bumbung Perak. Pada anjungnya diukir dengan pelbagai motif. Kebanyakan rumah ini didirikan dengan tiang yang tinggi untuk tujuan keselamatan. Memang tinggilah tiang dia. Boleh masuk orang bawah tu. Seterusnya rumah kutai ataupun rumah potong patani. Tengok sekejap. Rumah ini mempunyai struktur asas daripada kayu keras yang diperbuat daripada kayu-kayu yang berkualiti lah daripada hutan Malaysia. Kemudian atapnya pula diperbuat daripada daun rumbia. Manakala dinding diperbuat daripada anyaman buluh. Tengok dinding itu dianyam, buluh yang dianyam. Rumah ini mempunyai bumbung yang agak tinggi. Terdapat dua jenis rumah kutai, iaitu rumah kutai tiang 12 dan juga rumah kutai tiang 16. Keunikan rumah ini dapat dilihat pada ragam hias, lebah bergantung dan penggunaan daun tepas sebagai kelarai pada muka tebal layar. Ini rumah dekat Pasir Salak di Perak. So, siapa kampung dekat Perak boleh tengok ke sana. Seterusnya rumah limas ataupun rumah baju kurung. Wah, dahsyat nama rumah dia. Rumah baju kebaya tak ada. Rumah ini mempunyai bumbung yang berbentuk limas. Limas tu tu bumbung dia. Dia bukan segi empat. Dia mempunyai bersudut-sudut-sudut, biasanya bersudut 5. Ataupun lebih. Dan di puncaknya terdapat tunjuk langit. Itu nampak tak atas bumbung tu, tajam-tajam tu. So itu ialah tunjuk langit. Kita kena laju sikit, takut tak sempat nanti. Kekisi kayu dipasang pada bahagian bawah jendela sebagai sistem keselamatan. Kalau kita sekarang ni grey lah.
Okay, tapi dia separuh je. Pengudaraan dan pencahayaan. Rumah ini juga kaya dengan seni ukiran yang terdapat pada bahagian kekisi, panel pintu dan tingkap dan juga tebal layar. Motif yang digunakan ialah motif kosmos, geometri, awan larat dan juga fauna. Okey. Tengok, juga ada banyak tingkap. Okey, seterusnya rumah Perabong 5 di Kuala Kangsar. Okey, rumah ni sangat popular lah. Kalau siapa pergi ke Kuala Kangsar, boleh datang melawat ke rumah ni. Okey. Rumah ni ialah rumah yang bersaiz besar, yang memiliki yang tidak mempunyai tebal layar. Dia tak ada tebal layar dekat bumbung dia. Okey, so strukturnya juga dikenali berdasarkan bentuk bumbung. Okey, yang terdiri daripada sebuah perabung yang lurus. Perabung ini bersambung dengan 4 buah perabung yang turun ke cucuran atap dan dihiasi dengan ukiran kerawang. Okey, itu rumah Perabong 5. Tengok dekat atap dia, ada 1, 2, 3, 4, 5 perabong. Okey. Last sekali kita tengok rumah panjang. Rumah panjang ni dekat mana? Ada dekat Selangor ke? Okey, rumah panjang dekat Sarawak. Okey, rumah ini terdiri daripada satu deretan yang mengandungi rumah-rumah kelamin. Seni bina rumah ini berpegang teguh dengan adat tradisi sesuatu kaum, suku kaum. Okey, rumah ini mengandungi ruang tanju ataupun disebut sebagai serambi, ruai, okey, iaitu ruang terbuka dan bilik. Rumah panjang ini didirikan tinggi untuk tujuan keselamatan. Okay, so rumah zaman dulu semua tinggi lah. Okay, rumah panjang biasanya boleh menampung beberapa keluarga lah. Okay, dan ada yang lebih panjang lagi pun ada. Okay, so itu jenis-jenis rumah tradisional yang terdapat di Malaysia. Okey, kebanyakannya memang semua dibuat daripada kayu lah. Okey. Seterusnya kita masuk ke seni bina rumah ibadat. Okey, rumah ibadat ni ialah tempat sesuatu penganut agama beribadat. Okey. So dekat Malaysia ni ada yang utama ada 3 kaum yang menganut juga kebanyakannya 3 agama lah. Okey, yang pertama ialah masjid. Okey, masjid. Seni bina masjid ni di negara kita mempunyai nilai estetika yang tinggi. Okey, dari aspek reka bentuk dan hiasannya. Binaan masjid ini dipengaruhi oleh seni bina Timur Tengah, Champa dan juga Demak. Okay, ciri-ciri umum reka bentuk masjid ialah mempunyai kubah, menara, ruang solat, mihrab, lanskap dan hiasan dalaman. Penggunaan arabes melalui corak geometri, kaligrafi dan motif flora disusun bentuk ciri khas kesenian Islam dalam seni bina ini. Okay, ukiran tradisional pula ditonjolkan pada bahagian mihrab, kekisi, mimbar dan pintu. Okey, ini contoh corak arabes. Corak arabes ni dia corak yang bermotifkan Islamik lah. Islamik. Okey, so ada beberapa contoh dekat sini, ada beberapa contoh masjid yang kita boleh tengok. Masjid lama, masjid baru. So masjid lama yang kita tengok ialah Masjid Kampung Laut di Tumpat, Kelantan. Okey, terdapat masjid antara yang awal lah. Okey, masjid ni dikatakan masjid tertua di Asia Tenggara. Okey, bumbungnya berbentuk atap limas, bertingkat dan bersegi. Okey, puncaknya dihiasi dengan buah butun. Okey, masjid ini dibina menggunakan teknik tebuk pasak, iaitu tanpa menggunakan paku.
Sebab itulah masjid ini dikatakan unik. Kita perhatikan dekat atas sekali, atas pada kubah masjid tu ada buah butung. Buah butung. Seterusnya Masjid Ubudiyah di Kuala Kangsar, Perak. Masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Iskandariah atau Masjid Diraja. Reka bentuknya dipengaruhi oleh seni bina Saracenic, atau India Islam. Masjid ini berbentuk oktagon atau segi lapan dan mempunyai kubah utama berbentuk bawang. Terdapat 4 menara utama dan 16 menara kecil yang dihiasi dengan kubah di sekeliling masjid. Okey, ini kubah besar dia. Kemudian ada menara kecil ada 16. Okey, dekat mana masjid pengaruh India tadi? Okey, dekat, perhatikan dekat ni, kawasan sini. Kebanyakan masjid Jamek dia reka bentuk dia macam ni. Seterusnya masjid yang apa ni, yang tidak asing lagi untuk orang Selangor, ataupun untuk orang Malaysia lah. Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Shah Alam. Dikatakan masjid ni masjid yang terbesar di Asia, masjid yang kedua terbesar di Asia Tenggara, yang mempunyai kubah terbesar di dunia. Dahsyat Masjid Selangor. Terdapat 4 menara mengelilingi kubah ini. Di bahagian luar terdapat animal yang dihiasi dengan tulisan khat berwarna biru dan berlatarkan panel kelabu. Inilah animal tu yang dimaksudkan animal. So kubah dia terbesar. Tengok kat situ. Okay, next kita tengok masjid yang juga hebat sejarahnya di Malaysia ni, iaitu Masjid Negara yang terletak di KL, yang mana mempunyai reka bentuk gabungan corak Islam, moden serta seni bina tempatan. Menaranya berbentuk seperti sekaki payung yang kuncup. Bumbungnya pula berupa sekaki payung yang terbuka. Ini maksud dia. So diilhamkan daripada kita buka payung, tutup payung, so dia buat bumbung macam tu. So yang ni payung tutup, ini payung buka. So semua ni kerja-kerja arkitek lah yang fikir semua ni. Dan saya rasa masjid yang terakhir, iaitu Masjid Tengkera di Melaka. Pada asalnya diperbuat daripada kayu, manakala bumbungnya pula dibuat daripada daun nipah. Keunikan masjid ini ialah bumbungnya berbentuk pagoda. Terdapat 3 lapisan bumbung pada masjid ini, iaitu bumbung beranda, bumbung ruang sembahyang dan bumbung kubah. So boleh nampak lah ciri-ciri Melaka dekat situ. Sebab Melaka ni ada pengaruh Cina, Baba Nyonya kan. Secara umumnya gereja di Malaysia ni terdapat 2 jenis, iaitu gereja Katolik dan juga gereja Protestan. Gereja Katolik dibina oleh orang Portugis pada abad ke-16. Gereja Protestan pula telah dibina oleh orang Belanda pada pada kurun ataupun pada abad ke-17. Tengok perbezaan dua ni. Yang pertama contohnya gereja Saint Paul. Ini yang kalau
Siapa pernah pergi Melaka, dia di atas bukit dekat Famosa tu, dekat atas tu. Memang boleh naik kat atas tu, tengok boleh yang ada orang bergambar kat atas tu. Okey, gereja ini dikatakan tertua di Malaysia. Okey, yang terletak di Melaka dan dibina daripada batu laterite atau batu lada. Terdapat batu penutup kubur yang mempunyai tulisan dan ukiran telah dialih dari lantai dan disandarkan ke dinding gereja tersebut. Okey, di luar pekarangan gereja ini terdapat tugu Saint Francis Xavier. Okey, seterusnya gereja yang terletak di Kuala Lumpur, iaitu gereja Saint Anthony. Struktur gereja ini menegak dan mempunyai bumbung gable, okey, yang berbentuk segitiga di bahagian puncaknya. Okey, bumbung ni panjang, tinggi. Okey, tinggi ke atas. Bentuk silingnya yang tinggi menyebabkan ruang dalamannya lebih sejuk. Okey, agak sejuk. Seterusnya kita lihat rumah ibadat bagi penganut agama Buddha, iaitu Tokong. Okey, contoh yang dibagi dekat sini ialah Tokong Sampuh Tong, okey, yang terletak di negeri Perak. Dibina di dalam gua batu kapur, yang mana terdapat arca-arca Buddha yang terletak di antara bongkah-bongkah stalactite dan juga stalagmite di dalam gua ini. Okay, Tokong ini juga memiliki kolam berkonsepkan Jepun. Kolam ini dipenuhi dengan ikan kap Jepun dan kura-kura, iaitu simbol panjang umur bagi masyarakat Cina. Ini dekat Perak, dekat mana ya? Sebab kalau siapa yang pergi ke Kuala Kangsar, ada satu Tokong juga kat sana yang saya rasa memang besar lah, yang dekat kaki bukit tu. Okey, kemudian okey, ini dipanggil Wat Potivihan. Betul Wat Potivihan. Okay, yang terletak di Kelantan, iaitu di Tumpat, Kelantan. Okay, Wat ini terletak di Kelantan. Terdapat patung Buddha yang berbaring berukuran 40 meter panjangnya. Elemen penting yang terdapat di sini ialah roda Dharma Chakra, Arca Dewi Guan Yin, Pavilion Cina dan Dewan Gaya Tibet. Okey, ini roda Dharma Chakra yang disebut gitulah. Memang patung ni besar. Saya pernah pergi ke sini, memang patung yang berbaring tu memang besar dekat Tumpat, Kelantan. Okey, seterusnya bagi penganut agama Hindu, tempat rumah ibadat mereka ialah di kuil. Okey, kalau di Malaysia ini, kuil yang awal di negara ini dijumpai di Lembah Bujang. Kebanyakannya reka bentuk kuil ini besar dan kaya dengan sejarah. Seni binanya dipenuhi dengan ukiran, lukisan dan arca. Okey, kita tengok contoh kuil Sri Maha Mariaman, okey, yang terdapat di Kuala Lumpur. Kuil ini unik kerana terdapat sebuah gopuram. Gopuram berbentuk piramid 5 tingkat ini mempunyai arca yang menggambarkan Tuhan dalam agama Hindu. Siling pada dewan utama dihiasi dengan lukisan corak bulatan berwarna-warni. Terdapat juga arca timbulan ataupun relief dan arca yang menggambarkan dewa-dewi agama Hindu. Jom kita tengok sikit. So dekat kuil Hindu ni, dia memang ada banyak ukiran-ukiran patung lah. Patung ni yang digambarkan sebagai dewa-dewa ataupun dewi dalam agama mereka.
Okey, dan kuil yang paling popular, yang paling famous saya rasa yang dekat Batu Cave ni. Okey, yang mana antara yang paling besar lah kot. Kuil ini terletak di Selangor di Batu Cave dan menjadi tumpuan penganut agama Hindu semasa perayaan Thaipusam. Kompleks kuil ini terdiri daripada 3 kuil utama dan beberapa kuil kecil yang dipenuhi dengan arca dan lukisan. Terdapat 272 anak tangga, okey, yang menuju masuk ke dalam kuil gua dekat atas. Okey, terdapat juga patung Dewa Murugan setinggi 42.7 meter di pintu masuk kompleks kuil ini. So, patung Murugan yang dimaksudkan ialah yang kuning ni. Okey, 42.7 meter tinggi lah. Okey, dan rumah ibadat terakhir ialah untuk kita tengok hari ni ialah bagi penganut agama ataupun kaum Sikh di Malaysia. Okey, Gurdwara ialah tempat perhimpunan ataupun penyembahan kaum Sikh. Setiap Gurdwara dilengkapi dengan dewan langgar, perpustakaan, bilik mesyuarat, bilik perubatan dan sebagainya untuk kemudahan penganutnya. Okey, contoh Gurdwara Sahib Tat Khalsa yang tertua di Kuala Lumpur ini mempunyai menara dan kubah berwarna keemasan. Terdapat corak geometri yang menghiasi bahagian dinding, menara dan juga tingkap. Okey. Skip. Okey, so saya rasa itu saja untuk kelas pada hari ini. Video ni tengok sampai habis, jangan skip. Okey, kemudian tajuk yang berikutnya tu kita akan sambung pada minggu depan. Cara dan juga kaedah itu saya akan maklumkan dari masa ke masa lah. Macam mana, sama ada kita buat Google Meet ke ataupun video dan sebagainya lagi. Okey, so sehingga jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum dan bye-bye.